Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Warga hadirin sekalian, bersyukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, dapat lagi kita bertemu di dalam forum pada kali ini. Bersama saya, Muhammad Aziz Naif bin Nasri, pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada kali ini, ingin saya kupas sedikit berkenaan dengan isu buli cyber yang tidak terkawal ini, umpama cendawan tumbuh selepas hujan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, buli cyber boleh ditarifkan sebagai perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti message tag, SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit maupun permainan internet. Justru, masalah ini kita perlu lihat dalam skop yang lebih besar. Jika isu ini ingin diselesaikan, maka sesuailah dengan tajuk forum kita pada kali ini, buli cyber bukan sekadar kata-kata. Sebelum mengampas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada kali ini. Kata orang, kalau tidak kenal, maka tidak cinta. Untuk ahli panel kita yang pertama, orangnya tinggi lampai lagi bukan berkacamata, Saudara Muhammad Haziq bin Zainuddin. Jadi, Saudara Haziq, apa khabar? Anda sihat? Kabar baik, Alhamdulillah sihat. Dan panel kita yang kedua nampak sahaja pendiam tetapi sangat arif berkenaan dengan isu-isu semasa, Saudara Muhammad Ashraf bin Muhammad Rozi. Jadi, Saudara Ashraf, apa khabar saudara? Anda sihat? Sihat, Alhamdulillah, kabar baik. Seterusnya, panel kita yang ketiga berasal daripada bumi ini, Kelantan Darul Naim, Saudara Afnan Nuruddin bin Abdul Rahim. Jadi, Saudara Afnan, saudara sihat? Apa khabar saudara? Kabar baik, sihat Alhamdulillah. Manakala panel kita yang terakhir, kita import khas daripada negeri Sabah, kalau tidak bukan Saudara Jafni Yatim bin Jampiri Nongkop. Jadi, Saudara Jafni, apa khabar anda? Sihat? Kabar baik, Alhamdulillah, sihat ya Saudara Azim. Baiklah, saya akan ajukan beberapa soalan kepada ahli-ahli panel kita. Hadirin sekalian, sila duduk dan jangan lari. Baiklah, Saudara Haziq, bolehkah saudara berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan dapatan saudara berkenaan dengan isu buli cyber ini? Dipersilakan. Awal bismillah, pembuka bicara. Terima kasih kepada Saudara Azim yang bertindak sebagai moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Kejadian buli cyber ini adalah boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada di sekolah, kolej ataupun universiti. Walaupun banyak tempat pembelajaran yang mempunyai dasar anti-buli, teknologi kini telah membawanya ke tahap yang baru. Buli cyber ini adalah kaedah di mana pengganggu dan pembuli menggunakan teknologi yang moden. Kesan terburuk dari buli cyber ini ialah orang yang dibuli tidak akan berasa selamat di mana sahaja, bahkan di rumah mereka. Oleh sebab itu, saya sendiri telah menyediakan borang kaji selidik tentang kesedaran buli cyber kepada pelajar kolej dan universiti yang merupakan responden untuk melihat pengetahuan mereka tentang hal ini. Borang kaji selidik ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu bahagian A, demografi, bahagian B, pengetahuan, bahagian C, sikap dan nilai, dan bahagian bahagian D, amalan dan tingkah laku, dan bahagian E, pendedahan media. Untuk bahagian A, iaitu demografi, terdapat 50 orang responden terdiri daripada lelaki yang memiliki peratusan tertinggi sebanyak
52.1% dan perempuan yang memiliki peratus sebanyak 48.1%. Kesemua responden yang mengisi borang kaji sidik ini adalah berumur di antara 19 hingga 30 tahun dan skala menunjukkan kategori responden yang berumur 22 hingga 24 tahun ini memperoleh peratusan tertinggi iaitu 70.8%. Kaum Melayu yang memegang jumlah majoriti peratusan sebanyak 64.6% adalah paling tertinggi berbanding kaum Cina, India dan lain-lain. Umur responden pada kategori 22 hingga 24 adalah pelajar di tahun 2 daripada Fakulti Industri Asas Tani Universiti Malaysia Kelantan yang mempunyai kelayakan kemasukan pada peringkat master adalah paling tertinggi juga sebanyak 50%, diikuti dengan ijazah asasi, diploma dan matrikulasi. Bermula daripada bahagian B hingga E adalah dalam berbentuk soalan dan majoriti untuk bahagian B iaitu pengetahuan. Saya dapat simpulkan bahawa majoriti responden tahu tentang definisi dan konsep iaitu sebanyak 89.6%. 91.7% adalah untuk impak yang akan berlaku kepada mangsa, gangguan mental dan tindakan yang boleh dikenakan kepada pembuli cyber mengikut Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Talian Pusat Bantuan Cyber 999 adalah bertindak sebagai bantuan untuk melaporkan kes buli cyber yang berlaku kepada mangsa adalah sebanyak 87.5%. Responden juga mengetahui tentang mesej atau perkataan untuk dikategorikan sebagai buli cyber seperti mendapat komen secara seksual di media sosial dan ayat untuk menurunkan keyakinan mangsa. Pada pemerhatian saya, untuk bahagian C merujuk kepada sikap dan nilai, ratanya menunjukkan skala yang tinggi, memberikan maksud bahawa responden cakna tentang sikap yang sepatutnya dilakukan untuk responden menyebarkan video di laman sosial tanpa keizinan individu yang dirakam dan keseluruhannya memberikan respon tidak setuju setinggi 47.9%, sebanyak 48.9% sangat setuju untuk sentiasa peka dengan sensitiviti orang yang berada di sekeliling semasa menggunakan laman sosial. Tidak menjadikan rakan sebagai bahan jenaka di laman sosial memperoleh peratusan sebanyak 45.9% dan tidak menyokong atau memberi komen pada sebarang perkara yang viral tanpa ada kesahihannya adalah sebanyak 62.5%. Majoriti peratusan untuk bahagian D iaitu amalan dan tingkah laku menunjukkan para responden memahami perkara yang perlu dilakukan jika berhadapan dengan masalah buli cyber. Bermula daripada responden perlu memaklumkan kepada pihak polis PDRM atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Tindakan untuk menyelesaikan masalah buli cyber ini secara sendirian adalah tidak wajar bagi responden tanpa orang di sekeliling dan tidak merujuk kepada pihak berkuasa. Dan yang terakhir bahagian E mendedahkan media yang responden gunakan adalah kebanyakannya jatuh kepada media sosial dengan peratusan sebanyak 95.8% berbanding media elektronik dan media cetak. Penggunaan media sosial dalam kalangan responden seperti Instagram memperoleh peratusan sebanyak 68.8%, diikuti dengan TikTok, Facebook, YouTube dan Twitter selama 4 jam hingga ke 6 jam untuk melayari platform yang disebutkan dalam
masa sehari. So itu sahaja daripada saya. Balik kepada moderator kita, Azim. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Haziq kerana sudi berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan dapatan orang awam berkenaan dengan isu buli cyber ini. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap yang berlaku pasti ada punca berlaku sesuatu kejadian. Oleh itu, saya serahkan kepada saudara Ashraf untuk menceritakan apakah punca-punca berlakunya buli cyber ini. Okay. Terima kasih kepada saudara Azim selaku moderator kita hari ini. Yang dihormati para panelis, saudara Haziq, saudara Jafni dan juga saudara Afnan. Okey, seperti yang semua sedia maklum, buli cyber ini adalah sangat berbahaya kerana orang yang dibuli tidak akan merasa selamat walaupun ia berada di dalam rumah. Ini kerana buli cyber ini berlaku dengan begitu sangat pantas. Kerana ianya tidak memerlukan sebarang sentuhan kontak fizikal. Dengan ditambahkan lagi dengan teknologi masa kini yang kian berkembang, jadi sebarang info ataupun maklumat ataupun yang melibatkan buli cyber akan bergerak ataupun akan berlaku dengan sangat pantas lah. Okey, saya dah buat sedikit carian dan mengikut carian yang saya lakukan merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Cyber Security Malaysia CSM menunjukkan bahawa peningkatan buli cyber ini berada di keadaan yang sangat serius, di mana 2 juta pengguna melalui buli cyber ini, termasuk kes penipuan di atas talian dan juga pencerobohan sistem penggalan data. Buli cyber sangat sinonim atau sangat terkenal dengan kes-kes yang melibatkan unsur-unsur penghinaan, unsur-unsur body shaming, penghinaan fizikal, kata-kata kesat, kata-kata lucah kepada seseorang, penyebaran imej yang mengaibkan seperti imej pornografi, imej-imej yang mengaibkan individu, menjatuhkan maruah seseorang, dan juga maybe fitnah kepada seseorang dan juga dan selainnya lah. Okay. Antara punca berlakunya buli cyber ini adalah kerana antara puncanya adalah berlaku kerana ketidakpuasan hati seseorang lah. Contohnya ketika mana seseorang itu tidak berpuas hati dengan orang lain, dia melihat seseorang itu lebih daripada dia, contohnya dari segi harta, dia mewah lagi daripada dia. Jadi berlaku perilaku ataupun kejadian-kejadian yang tak baik lah, sepertinya menghina, melakukan fitnah, ya, dia merasa dengki, merasa hasad dengan seseorang itu, lalu berlakunya buli cyber ini. Jadi buli cyber ini, pembuli tersebut akan lebih berani kerana beliau berada di sebalik sesuatu akaun Facebook itu, sesuatu akaun media sosial yang tidak diketahui oleh sesiapa. Jadi bila dia melakukan buli cyber itu dengan tujuan untuk menyakitkan hati seseorang dan dia berasa puas hatilah dengan apa yang dibuat. Okey, buli cyber ini dia sangat mudah dilakukan kerana mereka ini hanya perlu menaip kata-kata kesat, dia kata-kata yang tak sepatutnya kepada seseorang, kata-kata lucah, kata-kata berbau penghinaan kepada seseorang. Okey. Buku itu saja. Buku itu saja. Buli cyber ini kan boleh berlaku disebabkan oleh kurangnya penghayatan nilai-nilai agama lah. Hal ini menyebabkan mereka tak tahu membezakan hal yang baik dan juga hal yang buruk. Mereka menganggap hal menghina ni ataupun hal memfitnah adalah satu perkara yang betul. Jadi mereka melakukan hal tersebut. Jadi kurangnya nilai agama dan juga penghayatan dari segi etika dan juga cara untuk menerima cara untuk memperbaiki akhlak itu, mereka tidak menganggap sesuatu perbaiki akhlak itu adalah satu benda yang penting lah. Jadi mereka tidak mengetahui perbuatan-perbuatan tersebut itu adalah terlarang dan yang dicegah dalam agama, so mereka tetap juga melakukan hal yang tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudara Ashraf kerana berkongsi info yang berguna kepada kita semua. Seperti mana yang berlaku sekarang, sudah pasti ada kesan terhadap sesuatu. Jadi, saudara Afnan, bolehkah saudara berkongsi kepada kita akan kesan-kesan buli cyber sekiranya ia dibiarkan berterusan? Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita Muhammad Azim. Saya ingin menegaskan bahawa buli cyber banyak memberi kesan buruk kepada masyarakat. Antara kesan buli cyber terhadap individu adalah ia boleh menyebabkan mangsa stres yang melampau. Perkara ini boleh membawa kepada masalah mental dan dikhawatiri boleh mengundang kepada bunuh diri. Hal ini penting kerana mangsa selalunya akan mengalami trauma terhadap buli cyber yang menimpa dirinya. Selain itu, mangsa juga akan kehilangan punca pendapatan.
Hal ini demikian kerana si pembuli akan mengada-adakan cerita yang negatif terhadap mangsa menyebabkan masyarakat memandang serong akan mangsa. Tambahan pula, perkara ini akan menyekat sumber pendapatan mangsa menyebabkan mangsa tidak mampu menyara dan memberi kesenangan kepada keluarganya. Seterusnya, antara kesan buli cyber dalam konteks sebagai seorang pelajar ialah ia akan menjejaskan prestasi akademik mereka. Hal ini kerana ia akan menyebabkan mangsa tidak dapat fokus waktu pembelajaran berlangsung dan ada juga sesetengah pelajar yang gagal hadir ke sesi persekolahan kerana trauma yang teruk dihadapi olehnya. Akibat daripada ketidakhadirannya ke sekolah, pelajar tersebut gagal dalam pelajaran serta masa depannya tidak akan terjamin dan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti juga tidak akan tercapai. Kesimpulannya, buli cyber membawa banyak kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Pelbagai pihak harus berganding bahu membendung masalah ini agar dapat mengelakkan daripada perkara ini terus berleluasa. Dahsyat sekali ya kesan yang akan berlaku sekiranya isu ini tidak dibanteras daripada akar umbinya. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita dengarkan apakah cara untuk menangani isu-isu ini daripada saudara Jafni. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Saudara Azim. Sedikit perkongsian fakta, 3 daripada 10 rakyat di Malaysia, tidak kira warna kulit, saiz badan dan umur, mengalami buli cyber setiap hari dan hal ini kian merisaukan kerana impak yang dibawanya adalah sangat besar. Oleh itu, langkah membanteras dan mencegah perkara ini daripada berlaku sangatlah penting. Salah satu langkah yang boleh diambil dalam mencegah buli cyber adalah dengan melaporkan perkara tersebut. Seperti yang kita tahu, buli cyber berlaku di setiap platform, tidak kira media sosial maupun permainan video game atas talian. Platform ini sedia memberikan perhatian mengenai isu ini dan mereka juga telah mewujudkan ciri khas seperti perlindungan akaun pengguna dan ruang aduan untuk melaporkan buli cyber. Hal ini akan dapat menyalurkan informasi kepada pihak media sosial dan game developer berkenaan bagi pemberian hukuman setimpal kepada pelaku buli cyber tersebut. Laporan yang diberikan juga akan digunakan oleh pihak pembangun media sosial tersebut bagi menaik taraf sistem mereka agar buli cyber dapat dikurangkan secara berterusan sekaligus membanteras buli cyber daripada terus berlaku. Umum diketahui bahawa buli cyber berlaku di setiap lapisan umur termasuk kanak-kanak. Perkara ini sangat merisaukan kerana kondisi mental kanak-kanak mudah terganggu. Sebagai orang yang lebih tua, kita tidak kira ibu bapa, adik-beradik atau sebagainya, kita seharusnya mengelakkan golongan muda di bawah kita daripada mengalami buli cyber. Langkah yang boleh diambil adalah dengan melakukan pemantauan yang kerap terhadap aktiviti atas talian mereka. Langkah ini boleh diambil dengan melakukan pemeriksaan berkala dalam aplikasi yang dipasang dalam telefon pintar serta menghadkan masa mereka bermain telefon. Langkah terakhir yang boleh diambil adalah dengan meningkatkan kesedaran awam mengenai buli cyber. Faktanya, ramai orang tidak sedar bahawa mereka melakukan buli cyber. Perbuatan seperti membuat memes berdasarkan seseorang tanpa individu tersebut mempunyai persetujuan, penyebaran gambar yang mengaibkan, serta mengejek di atas talian dengan niat memalukan atau menyakitkan individu tersebut merupakan beberapa bentuk buli cyber yang tidak sedar. Oleh itu, kesedaran mengenai buli cyber seharusnya disemai dalam diri masyarakat agar mereka mempunyai kesedaran mengenai hal ini dan dapat bekerja sama dalam menangani masalah ini. Kesimpulannya, semua pihak seharusnya berganding bahu dalam membanteras buli cyber agar implikasi daripada perbuatan negatif itu dapat dicegah. Ingatlah, setiap masalah itu ada jalan penyesalannya. Sekian. Alhamdulillah, selesai sudah forum. Diharapkan agar tujuan utama forum ini dijalankan telah capai untuk bersama-sama membanteras isu buli cyber ini. Terima kasih dan terima kasih. Inilah yang dikatakan pohon rendang lambat buahnya. Banyak ilmu yang dicurahkan dan dikongsi bersama kita pada hari ini. Dan terpulanglah kepada anda sama ada untuk mengutip dan menyimpannya atau membiarkan ilmu itu bertaburan dalam lipatan anda. Sebelum saya akhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya membaca serangkap pantun. Sungai Musi airnya bersih, rumah gubuk dari kayu uling. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin.